Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengar cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ni Abang nak sampaikan bersempena dengan hari Isnin kan, ceritanya hanya satu. Tapi ceritanya menarik, belum pernah Abang dengar lagi cerita yang seumpamanya. Tapi kalau dia dah ceritakan kat YouTube lain, nanti kalau ada yang tersama minta maaf sangat-sangat. Abang cuma menyampaikan hasrat. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Pada yang dengar cerita Abang, kalau ada dalam keadaan tak sihat, kita doakan sama-sama, amin. Semoga cepat sembuh seperti sedia kala, amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan sampaikan satu pengalaman yang dikongsikan oleh Zam, berlaku pada tahun 2019 dekat Johor, Batu Pahat. Abang mulakan dengan auzubillahiminasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh Zam, dihantar pada Abang melalui email, berlaku pada tahun 2019 dekat Batu Pahat. Pada waktu tu, Zam belajar dekat satu universiti dekat situ. Tapi tak boleh nak dia beritahu. Orang-orang Batu Pahat mesti tahu nama universiti tu cukup popular. Dia tak boleh nak... Dia belajar dekat situ. Wahai, selabut dah. Dia belajar dekat situ dan dia belajar sistemnya, kalau naik tahun 3, dia kena cari rumah sewa. Sebelum-sebelum ni, daripada tahun 1 belajar dekat universiti itu, tahun 2, dia duduk dalam asrama. Tapi naik tahun 3, dia kena cari rumah sewa. Jadi pada waktu tu, dia dengan kawan-kawan dia berkumpul lah ramai-ramai. Ada lebih kurang 5-6 orang cari rumah sewa di sekitar Batu Pahat. Tapi takdir Allah Ta'ala, nak cari itu bukannya susah. Dalam masa satu hari, akhirnya mereka berjumpa dengan satu rumah yang memang nak disewakan. Yang katanya tuan rumah, orang yang duduk dekat rumah tu sebelum tu dah pun keluar. Tak lama duduk, lebih kurang sebulan. Kalau kita yang penggemar cerita-cerita seram ni memang dah tahu, kalau orang sebelumnya duduk dalam lebih kurang dari setahun atau kurang dari 6 bulan, mesti rumah tu ada masalah. Tapi kata Zam, mereka ni bukanlah orang yang minat dengan cerita hantu. Dan pada waktu tu mereka agak terdesak untuk cari rumah. Jadi bila jumpa rumah, kalau pun terlintas dekat kepala ni, rumah tu ada yang seram-seramnya. Bila difikirkan mereka ni ramai, jadi kalau dikacau pun tetap juga mereka teguh, boleh menyokong satu sama lain. Tapi tak sangka yang dikacau tu bukan sebarangan. Okey. Jadi pada hari pertama berpindah dekat rumah tu, dia dah berkenalan dengan semua jiran tetangga. Baik kiri, kanan, depan dengan belakang. Ini adalah rumah teres 2 tingkat. Jadi bila dah berkenalan ni, jiran-jiran pun menyambut baik. Cuma jiran-jiran beritahulah sebagai penyewa baru, janganlah buat bising. Itu je dia beritahu, jangan buat bising. Hormati jiran-jiran. Jadi kata Zam, dia dengan kawan-kawan dia berjanji untuk tidak buat bising dan juga untuk tidak buat benda-benda tak senonoh dalam rumah tu. Okey. Malam pertama pindah dekat rumah tu, mereka dah diganggu dengan bunyi ketukan daripada satu dinding, yang mana dinding tu bersebelahan dengan jiran belah kanan. Jadi ketuk tu bermula di antara pukul 12 hingga ke pukul 2. Kadang-kadang mula-mula santai-santai je ketuknya. Tapi bila lanjut ke pukul 2 tu, makin ketukung, makin teruk. Jadi mula-mulanya mereka anggap tu, jiran punya pasal lah. Mungkin ada jiran kita yang belah kanan ni, yang ketuk-ketuk nak memasang frame gambar di waktu malam. Jadi kita maafkan. Kita tak boleh nak buat bising, nak buat apa, nanti jiran kita marah. Bila besok paginya, waktu dia orang ni nak pergi ke kelas, jiran tanya, "Dek," dia kata, "kan kita orang dah pesan, jangan buat bising. Jadi kenapa malam tadi kau buat bising?" Kata. Jadi Zam ni pun tanyalah balik, "Buat bising macam mana bang? Cuba abang nyatakan. Mana tahu kalau kita ni sambil study, sambil buat pocok-pocok, jadi agak bising juga." Padahal tak ada buat pocok-pocok pada waktu tu, dia kata. Jadi dia kata, "Yang kau ketuk-ketuk dinding waktu malam tu, kau tahu tak anak aku kecil nak tidur?"
Mengganggu tau, kau mengganggu tau. Jadi malas nak panjang-panjang, Zam pun minta maaf bang, lain kali kami tak akan ketuk-ketuk dinding pada waktu malam. Pada waktu tu bukan Zamnya je yang ada dekat di perbualan tu, ada kawan-kawan Zam yang lain. Jadi bila mereka bersurai, mereka ni semua yang nak pergi kelas ni sama-sama pergi kelas lah, yang abang tu masuk rumah lah. Jadi mereka marahlah kepada Zam. Kenapalah kau cakap dekat abang tu yang kita ketuk-ketuk dinding? Dia yang ketuk dinding, kita yang terganggu. Bukan kita yang ketuk dinding, dia yang terganggu. Kata Zam, relax. Kita orang baru dekat sini, kita jangan tunjuk gedebek. Nanti kan tak pasal-pasal orang marah dengan kita, kita kan dulu. Nanti kita siasat kemudian. Malam kedua duduk rumah tu, sekali lagi mereka dengar ketukan daripada jiran sebelah di antara pukul 12 menjejak ke pukul 2. Tapi kali ini ketukannya, selang-selang ketukannya agak kerap. Dalam lebih kurang 10 minit sekali ketuk. 20 naik ke 20 minit sekali ketuk. Boleh dikatakan selang 10 minit mesti ada ketukan daripada jiran sebelah. Tetap juga mereka bersabar. Besok pagi, abang jiran tu dah mula tukar dia punya tonasi suara. Dia punya mula ke, aku dah tak puas hati dengan kau. 2 malam berturut-turut kau mengetuk dinding. Aku nak ketuk kepala kau boleh tak? Kau tahu tak anak aku kecil? Pada waktu ni, Zam tak sempat nak berjawab. Kawan-kawan dia yang tolong jawab. Bang, dia kata, cakap tu biar baik sikit bang. Kita orang ni belajar. Kita orang ni menyewa. Takkanlah kami nak ketuk-ketuk tengah malam, tengah-tengah sambil belajar, duk mengetuk-ngetuk dinding pakai tukul besi. Tak pernah dibuat orang bang, dia kata. Dan pula ini rumah sewa, kami memang tak dibenarkan untuk memaku sebarang dinding, sebarang paku melekat dekat dinding. Jadi tak mungkin kami ketuk-ketuk. Lepas tu abang tu marah kan? Abang tu jawab, Abi yang ketuk-ketuk tu siapa? Aku yang ketuk-ketuk untuk buatkan aku rasa stres diri sendiri. Aku yang ketuk. Jangan sampai aku ketuk kepala kau pula. Dia kata. Tak sempat nak minta maaf, mereka bersurai. Abang tu masuk dalam rumah dalam keadaan yang cukup tegang dan marah. Pada waktu tu, Zam dengan kawan-kawan dah tak puas hati. Ada yang tak kena ni. Okey, dia kata, kita relax. Kita tunggu malam yang ketiga. Tengok macam mana keadaan malam ketiga. Jadi malam yang ketiga tu mereka study lebih masa. Lanjutlah ceritanya. Tak adalah study pukul 10 dah tidur. Study sampai pukul 12 nak menjejak ke pukul 2. Pada waktu tu mereka semua ni tak tidur. Selama 5-6 orang ni tak tidur dan berkumpul di depan dinding. Datang mananya bunyi ketukan tu. Jadi lepas diorang berkumpul, tepat pukul 12 bunyi satu ketukan. Tong. Lepas tu selang 10 minit bunyi tong tong. Lepas tu selang 20 minit berlanjutan ketuk. Waktu tu ketukan dia memang bukan calang-calang. Ketukan memang nak cari gaduh. Tiba-tiba dengar dekat jiran depan kawasan depan rumah. Hoi setan, kata. Keluar kau. Aku memang tak puas hati. Kau buat bising lagi malam ni. Rupanya yang menjerit tu abang jiran sebelah tu. Bang, kalaulah yang tonton cerita ni, abang yang menjerit tu, saya minta maaf buat cerita, bukanlah buat cerita, maksudnya sampaikan cerita ni. Jadi, abang tu mengamuk abang tu. Jadi, yang si budak-budak Nizam dengan kawan-kawan dia ni, memang tunggu masa nak berentam lah. Oh, ini tak puas hati ni. Dia yang nak kena ni. Jadi mereka semua keluar daripada rumah. Tengok abang tu dah angkat kayu. Bukan setakat angkat kayu je. Abang tu dah panjat pagar, dah panjat tembok. Nak pergi melintas ke rumah dia orang. Nak dipepahnya budak-budak ni seorang-seorang. Lepas tu budak-budak ni keluar. Budak-budak ni pun marahlah. Abang, daripada tadi kita orang tak tidur. Kita orang tunggu apa yang berlaku. Abang ingat kita orang ni yang ketuk. Tak ada bukti. Abang jangan nak memandai-mandai. Abang tu berkata, aku tak nak apa-apa, aku nak pukul kau aja. Kau ready je lah, tahanlah. Waktu tu tak sempat abang tu naik tembok, sudah ditahan oleh ahli keluarganya yang lain. Jadi tak sempatlah budak-budaknya dipepah. Jadi malam tu berlanjutan dengan ketukan-ketukan disusuli sehingga jam 2 pagi. Abang tu kat sebelah menjerit, marahlah abang tu. Tapi dia tak keluar dari rumah. Yang budak ni, Zam dengan kawan-kawan dia masih lagi duduk dekat situ. Lanjutkan, memang biarkan ketukan tu. Tiba-tiba salah seorang daripada kawan dia keluarkan handset. Kita rakam.
kita rakam, tapi Zam kata nanti dulu, kita jangan rakam waktu ni. Nanti diingat kita ni main-main. Okey, kita rakam daripada awal malam besok. Jadi bila malam besoknya, dah siap kamera, tahun 2019, kamera handset dah cantik kan? Dah siap kamera, dah siap apa? Dia orang pun start rakam. Mula je ketukan tu, kali ni ketukan dia bukan calang-calang, sampaikan dinding tu bergegar. Jadi lepas ketukan tu mula, abang sebelah tu naik hantu dan diorang ni tetap juga merakam, tetap juga nak jadikan bukti. Tak naklah dituduh yang macam-macam walaupun mereka ni hanyalah budak yang baru menyewa. Jadi bila besok pagi tu, belum baru diorang nak pergi kelas, abang tu dah mengamuk-ngamuk dekat depan rumah. Diorang pun tunjuk bukti yang mereka tak buat apa-apa berdasarkan kepada video. Pada waktu tu abang tu mula faham. Ialah baru sedar yang sebelah ni tuduhan dia yang mengatakan budak tu mengetuk-ngetuk dinding, itu salah. Mereka nampak, semua nampak daripada video tu. Yang masalahnya, siapa yang ketuk dinding tu? Kejadian ketuk dinding tu berlaku setiap malam tanpa ada cuti. Tetap juga diketuk dinding. Dan tapi selepas-lepas tu abang sebelah tu tak marah. Abang sebelah tu dah mula faham dan diorang pun dah mula faham. Kebanyakan semualah daripada budak bilik itu, budak rumah tu tak ada seorang pun duduk dekat kawasan dinding yang berbunyi itu. Semua duduk dekat bilik-bilik yang lain, terutama dekat ruang tamu. Jadi ruang tamu dah dijadikan bilik. Mula-mulanya mereka ingatkan, kata Zam, mereka ingatkan mereka selamat sebab duduk dekat ruang tamu. Pada satu hari tu mereka nak pergi ke kelas. Ada 2 orang yang terlambat. Bukan terlambat, tapi kelasnya lambat. Jadi yang lambat tu adalah Zam dan seorang lagi kawan dia yang duduk di tingkat atas. Zam pada waktu tu tengah gosok baju dekat tingkat bawah. Yelah, dia kata nak pergi kelas, biarlah dia kemas-kemas sikit. Bajunya kumut-kumut. Jadi dia tengah gosok 9 pagi pada waktu tu. Tengah-tengah dia gosok, tak ada perasaan takut sebab gangguan tu hanya waktu malam kan kita. Jadi tak ada perasaan takut. Tengah-tengah gosok tiba-tiba dia punya stereka putus elektrik. Macam seolah-olah dimatikan. Dia pun tengok, kenapa pula stereka aku mati? Dia tengok dekat switch, switch stereka ditutup. Macam mana boleh tutup? Mungkin ada litar pintas ke, tapi kipas menyala. Apa dia yang tak kena? Okey, tak apalah. Onkan balik stereka tu. Dia pun terus gosok. Tiba-tiba mati sekali lagi stereka dia. Ini kali kedua. Okey, kali ketiga kita tengok apa yang terjadi. Jadi pada waktu tu dia tengah gosok sambil dia pandang mata dia ke arah switch stereka, bukan switch lampu, switch stereka. Tengah-tengah dia gosok sampai menjeling ni. Saya janganlah dia buat yang bukan-bukan. Tengok tiba-tiba dia nampak bayangan tangan yang memetik switch tu, jadikannya tertutup, ter-off. Macam ada bayangan tangan melenting pada waktu tu. Terus Zam berlari, dia selamatkan stereka, selamatkan baju dia tanggalkan tombol stereka tu, dia terus lari naik atas. Yang kawan dia tengah siap-siap nak pergi kelas, tanyalah, kenapa kau tiba-tiba lari? Exercise, dia kata. Dia tak nak ceritakan kawan dia. Nanti kan kawan dia tiba-tiba lari tinggalkan dia pula bawa habis stereka, belum lagi mandi, tak ke huru-hara nanti. Tak ada apa-apa, aku sengaja exercise, naik turun tangga, kata. Jadi kawan dia dapat hidu lah, kau ni takut ke? Ada benda-benda yang tak kena ke? Tak ada. Semuanya okey, kata. Okey, tak apalah. Jadi diorang pun siap-siap, tapi dalam kepala Zam ni berfikir, tangan siapa yang aku nampak ni? Jadi dia pun pergi kelas sama-sama. Okey. Jadi selang 2-3 hari selepas tu, masih lagi dalam minggu yang sama, pada waktu tu Zam dengan beberapa orang balik daripada kelas. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Mereka bila beramai-ramai tu kurang sikit lah rasa takut. Kalau seorang-seorang takut juga, tapi pada waktu tu ramai-ramai, kata. Jadi bila balik walaupun dah ada dalam keadaan yang gelap, tak adalah rasa takut sangat. Bila masuk dekat dalam rumah, okey, pasang lampu, tak ada apa-apa, kita ready, kejap lagi pukul 12 akan ada ketukan-ketukan misteri, kita buat tak tahu je. Jadi tengah-tengah diorang bersiap-siap dekat dalam rumah tu, tiba-tiba dengar bunyi hair dryer. Semua datang ke arah hair dryer tu nak tahu apa yang terjadi, siapa yang tak matikan hair dryer selepas digunakan.
Dan bila mereka berkumpul dekat depan hari raya, semuanya tercengang. Sebab hari raya tu tidak disambungkan ke plug elektrik dan dia menyala sendiri. Wah, pada waktu tu itu bukan lain macam. Itu luar biasa gangguannya. Malam tu mereka letak hari raya tu dekat tempat lain, dekat kawasan dapur. Kau nak berbunyi, kau berbunyi lah, dia kata. Yang penting kami semua dapat tidur. Jadi malam tu berlalu dalam keadaan yang ngeri dan tetap juga ada gangguan ketukan tu yang menyebabkan mereka berazam, besok pagi kita kena cari ustaz. Tak boleh nak jadi dibiarkan macam ni. Jadi mereka pun berazam, esok pagi cari ustaz. Cari ustaz yang duduk kat taman ni, yang senang sikit, yang kalau boleh nampaklah makhluk alam sebelah, yang boleh belajar ruqyah ni. Jadi dia orang pun kata itulah azam untuk esok pagi. Kalau tak silap abang, esok paginya hari Sabtu cuti. Jadi senang sikitlah nak cari ustaz tu. Berkat pertolongan daripada jiran-jiran, akhirnya mereka dapat seorang ustaz yang memang ustaz dekat surau taman tu. Dipanggillah ustaz tu. Ustaz tu memang terkenal, dia kata, yang boleh menolong-nolong buat ruqyah. Jadi dipanggillah ustaz tu ke rumah mereka dengan tujuan untuk tengok-tengok ustaz ni apa sebenarnya yang terjadi kat rumah kami. Jadi ustaz ni kata, sebenarnya saya ni tak boleh nampak, tapi boleh nampak imbasan saja. Ustaz tu pun buatlah sembahyang sunat 2 rakaat, lepas tu dia bacakanlah ruqyah, lepas tu baru dia buat kesimpulan. Oh, sebenarnya memang ada sesuatu dalam rumah ni. Ada seorang perempuan yang duduk di dalam rumah ini. Dan perempuan tu bukanlah daripada alam kita. Dia ada dekat sini. Dan tujuan dia buat macam tu kerana dia tak suka dengan jiran sebelah dan dia berharap budak-budak ni akan bergaduh dengan jiran sebelah. Dengan harapan si jiran sebelah tu akan pergi daripada situ mungkin. Dengan kata lain, pokoknya dia nak budak-budak ni bergaduh dengan jiran sebelah. Itu yang makhluk tu, yang berbentuk perempuan tu, ketuk-ketuk dinding. Jadi bila dapat jawapan macam tu, Zam dengan kawan-kawan, dia tanya dengan ustaz tu, apa yang perlu kami buat ustaz? Ustaz tu cakap macam ni, saya boleh tolong ruqyahkan, saya boleh tolong pagarkan, tapi benda ni juga tergantung kepada amalan kalian. Kalian perlu ada amalan. Maksudnya ada pendinding diri dan perlu memperbanyakkan ibadah. Dengan kata lain, solat jangan ditinggal. Dan pada masa yang sama, kalau berlaku benda yang tak menyedapkan hati, salah seorang daripada korang mesti azan dekat setiap ruang supaya memberitahu makhluk tu, awak dah tak boleh duduk sini, kami duduk sini. Jadi bila dengar macam tu, mereka legalah. Ustaz pun dah buat usaha dia, dah diruqyah, dah dipagarnya, dan mereka pun hidup macam biasa. Tapi tetap juga ada ketukan tu berlaku. Adakah ustaz tu punya tindakan tu salah? Tak, ustaz tu dah betul, tapi ustaz tu cakap perlu ditambahkan dengan amalan budak rumah tu. Jadi bincang punya bincang di antara Azam dengan kawan-kawan dia ni, ada seorang kawan dia yang bernama Imran, yang mana Imran ni agak berani sikit berbanding, bukan berani sikit lah, berani lebih berbanding yang lain. Jadi pada waktu tu mereka tanya dengan ustaz, bila nak diazankan, nak diazan supaya benda tu dapat keluar, tak naklah benda tu duduk sini. Ustaz kata boleh diazankan, tapi kalau boleh azannya biarlah tengah malam pukul 12. Jadi disebabkan azan tu pukul 12, mereka perlu memilih calon yang sesuai, dan calon itu adalah Imran. Jadi dia beritahu pada Imran. Imran kata, aku pun sebenarnya tak berapa nak berani, tapi aku cuba. Dia kata, aku cuba, kalau berjaya alhamdulillah lah. Pukul 12 malam hari yang sama, mereka semua berkumpul dekat ruang tamu. Mula-mulanya Imran mintalah kawan-kawan, jomlah kita naik atas ramai-ramai. Aku azan seorang-seorang dekat atas ni, aku bukan berani sangat. Tapi dia orang kata, tolonglah Imran, kita orang ni lagi teruk takutnya berbanding kau. Kau tolonglah naik atas seorang-seorang, kau pergilah azan, kita orang memberi sokongan dengan baca ruqyah dekat tingkat bawah ruang tamu ni. Tolonglah Imran. Lepas dipujuk-pujuk, Imran kata, okeylah, tak apalah, korang doakan aku. Aku berjaya buat tugasan ni demi untuk kita dapat duduk dekat rumah ni lama. Jadi pada pukul 12, lebih kurang 12 ke 12.30, Imran pun naik ke tingkat 2. Dan mereka semua duduk dekat ruang tamu, baca ruqyah, baca surah-surah ruqyah. Jadi waktu azan dikumandangkan, mula-mula azan dikumandangkan, tidak ada apa-apa berlaku. Selepas azan kedua dikumandangkan,
Mereka yang ada dekat ruang tamu ni dengar ada seorang perempuan menangis dekat dapur. Pada waktu tu mereka cuba untuk fokus baca ruqyah sampai habis. Tapi bunyi tangisan tu betul-betul mengganggu konsentrasi diorang untuk terus baca. Sampaikan apa yang mereka baca diulang-ulang banyak kali. Sampaikan makhluk tu daripada dia menangis bertukar menjadi ketawa. Seolah-olah mengejek budak-budak ni. Zam dengan kawan-kawan yang duduk dekat ruang tamu ni tidak dapat membaca dengan baik. Menangis, lepas tu bertukar jadi ketawa. Bila dah ketawa tu, lagi teruklah kata Zam yang diorang ni nak terus baca. Agaknya baca bismillah, bismillah, agaknya macam tu nak nghabiskan bismillah pun jadi masalah. Dah semput-semput yang member ke atas terus azan. Bila bunyi tangisan tu hilang, diganti dengan bunyi ketawa, dia orang dah tak tahan pada waktu tu nak lari naik atas kena melalui tangga dapur. Kalau lalu tangga dapur, nampak benda-benda yang macam tu dekat dapur, terjongol kat situ, lagi takut. Dia orang pun panggil Zam. Imran turun, Imran tolong kita orang, Imran turun, Imran. Sampailah azan yang keempat, barulah Imran gegas-gegas turun kat bawah, dan Imran tengok kawan dia semua dah muka pucat lesi. Jadi Imran tanya, kenapa ni, kenapa, ada apa yang berlaku, aku tak dengar apa-apa, apa yang berlaku, korang okey, kita orang tak takut ni, tolonglah, jomlah kita keluar dari rumah ni, tolonglah. Tengah dia orang ni kalang kabut dekat ruang tamu, tiba-tiba dia orang dengar bunyi orang mengilai dekat kawasan dapur. Dia punya mengilai tu bergema satu rumah, menyebabkan semua orang jadi ketakutan kecuali Imran. Imran dia kata waktu tu dia dah azan sebanyak 4 kali. Jadi dia dah ada kekuatan yang dalaman yang bagus. Jadi kata Imran, tak apa, aku tengok, aku pergi dapur, aku tengok. Korang doakan supaya tak ada aku nampak apa-apa dan benda tu boleh keluar. Dan Imran pun pergilah ke dapur. Pada waktu Imran pergi ke dapur, bunyi orang ketawa tu, mengilai tu hilang, dan Imran terus kumandangkan azan 3 kali di kawasan dapur. Dan selepas tu Imran kembali semula ke ruang tamu dan dia beritahu, aku tak nampak apa-apa tapi aku rasa benda tu dah pergi. Jadi insya-Allah kita sama-sama teruskan baca Yasin. Dan diorang pun teruskan baca Yasin selama pada malam yang sama, sehinggalah mereka rasa cukup bacaan Yasin tu dan mereka pun berehat. Malam tu tidak ada ketukan, tidak ada bunyi orang menangis dan tidak ada bunyi orang mengilai, dan mereka dapat tidur dengan tenang. Dan dapatlah diorang duduk dekat rumah tu menjangkau ke setahun lah, lebih kurang macam tu. Dan akhirnya mereka keluar daripada rumah diganti dengan orang lain. Mereka sebelum habis belajar, kata Zam, sempat jumpa dengan orang yang duduk dekat rumah tu pada waktu tu dan tanya, ada tak apa-apa gangguan? Tapi mereka kata tidak ada gangguan lagi. Gangguan apa bang? Kalau kita tanyalah, gangguan apa bang? Kenapa bang tanya macam tu kan? Ada nak tahu rahsia-rahsia ke? Tapi Imran kata salah. Zam kata dia tak nak beritahu dan dia senyap macam tu. Jadi kata cuma tanya, tak ada apa-apa. Jadi sejak daripada tu tidak ada lagi gangguan. Menurut kata jiran pun ada, tapi macam sekali ketak, dia macam adat lah, ada bunyi, tapi dah tak ada gangguan yang teruk lagi. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Iktibarnya adalah mana-mana kita masuk rumah, sebelum tu perlulah kita perbanyakkan pagar rumah dulu dan kita perbanyakkan amalan. Abang pernah dengar kalau rumah baru ni kita kena bacakan surah Al-Baqarah sampai habis untuk memberitahu orang yang tinggal dalam rumah, maksudnya makhluk yang tinggal dalam rumah sebelum tu perlu keluar daripada rumah tu. Dan abang ada pengalaman sendiri waktu abang pindah dekat satu rumah baru yang abang duduk sekarang. Tengah-tengah abang baca surah Al-Baqarah yang tak berapa nak lancar tu, macam sempet-sempet sikit bacanya, tiba-tiba satu rumah blackout, dah abang huru-hara dengan Quran. Itu pengalaman sendirilah. Abang pernah cerita kat Santai Chill ke? Bukan. The Segment. Abang rasa abang pernah cerita dalam The Segment. Okey. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, pada siapa-siapa yang nak dapatkan baju JSPL warna kuning, masih lagi boleh order, tekan link yang abang sediakan di bawah setiap video. Terima kasih pada yang membeli sambal lara dan juga coklat moist. Terima kasih sangat-sangat atas sokongannya. Dan sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan yang nak abang sampaikan.
Ucapan yang pertama datangnya daripada Desmond D. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat adiknya yang bernama Anderson. Dia kata adiknya hari jadinya jatuh pada bulan ini, bulan Oktober. Jadi dia dengan ucapan selamat hari jadi buat adikku Anderson. Semoga dipanjangkan umur, banyak rezekinya, dipermudahkan urusannya dan sentiasa berjaya dalam apa jua yang dilakukan. Dan pihak JSPL mengucapkan selamat hari jadi buat Anderson. Semoga sihat selalu dan semoga berjaya dalam setiap yang dilakukan. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang bonda, iaitu Zuisma. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya. Yang pertama, Nurul Iman Damia 15 tahun. Dan yang kedua, Ahmad Aiman Kumaini 19 tahun. Dengan ucapan, ibu doakan semoga anak-anak ibu dirahmati dan diberkati Allah serta berjaya dunia dan di akhirat. Dan Abang JSPL juga mengucapkan selamat hari jadi buat Nurul Iman dan Ahmad Aiman. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya juga datangnya daripada seorang bonda yang bernama Khatijah. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya. Yang pertama, Muhammad Aizat Firdaus, hari jadinya jatuh pada 12 hari bulan 10. Dan yang kedua, Muhammad Alif Daniel, yang mana hari jadinya jatuh pada 5 hari bulan 10. Dengan ucapan selamat hari lahir, semoga diberikan kesihatan yang baik dan dengan bertambahnya umur Allah Subhanahu Wa Taala memberikan redanya dalam setiap langkahmu. Dan daripada JSPL juga abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat Muhammad Aizat dan Muhammad Alif, semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang bonda juga yang bernama Mimi Abdullah. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya, iaitu Kaisha Khairina. Hari jadinya jatuh pada 13 hari bulan 10, genap umur 13 tahun. Dengan ucapan, Mama doakan kakak sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Mama, Papa, adik semua sayang kakak dunia dan di akhirat. Dan Abang JSPL juga mengucapkan selamat hari jadi buat Kaisha Khairina. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang ayah yang menggunakan nama nickname Yazmas. Dia minta nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya yang bernama Intan Nadirah, yang mana hari jadinya genap umur 14 tahun pada bulan Oktober ni. Dengan ucapan semoga berjaya di dunia dan di akhirat. Dan pihak JSPL juga mengucapkan selamat hari jadi buat Intan Nadirah. Semoga panjang umurnya, murah rezekinya dan sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seseorang ahli keluarga besar JSPL yang bernama Aina Fiza. Dia mohon doa daripada semua. Dia kata salah seorang sahabat baiknya iaitu Siti Nakuyah binti Muhammad Idris baru sahaja meninggal dunia pada 12 Oktober 2024 dan sudah pun dikebumikan di Batu Enam Bakri Muar. Jadi marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah kepada almarhumah. Semoga diangkat amalannya, diterima amalannya dan diampunkan segala dosanya dan ditempatkan di taman-taman syurga. Al-Fatihah buat Siti Nakuyah binti Muhammad Idris. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada ahli keluarga besar JSPL yang bernama Syida. Dia mohon doa daripada kita semua. Mengikut ceritanya, suaminya baru aja bekerja di tempat baru pada bulan ini. Jadi dia mohon sahabat doakan semoga suaminya berjaya dimurahkan rezeki dan suka dekat tempat kerja yang baru. Jadi marilah kita sama-sama doakan semoga suami kepada Syida dipermudahkan segala urusan dalam pekerjaan dan diberikan keberkatan di dalam apa yang dilakukan. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang bonda. Dia kata anak dia yang bernama Sakinah suka sangat-sangat cerita abang dari tahun 2020 sampai sekarang. Dan dia dengar cerita abang tak henti-henti. Dia nak sangat jumpa abang. Kalau ada rezeki, insya-Allah kita akan jumpa. Tapi dekat sini abang doakan semoga Sakinah sentiasa dalam rahmat Allah, dipermudahkan urusan dan sentiasa gembira, cerah masa depannya. Walaupun tak dapat kita
kita berjumpa, tapi tetap juga kita boleh saling-saling berjumpa di dalam setiap cerita abang. Amin. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Jadi esok abang akan sampaikan cerita yang lain. Moga-moga ceritanya menjadi iktibar, hiburan dan pengajaran kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.